Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ni bersama saya Nur Syazwani Safusha. Untuk jam ini kita nak mulakan dengan perkembangan kerajaan memperuntukkan sebanyak 4.66 bilion ringgit untuk Sabah dan 4.47 bilion ringgit bagi Sarawak untuk tujuan pembangunan kedua-dua negeri berkenaan, antara yang tertinggi berbanding negeri lain. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peruntukan itu sedang disalurkan melalui peruntukan pembangunan di bawah Rolling Plan 1 2021 sebagai sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 27 September ini. Begitu juga dengan isu jaringan internet yang dilihat terkebelakang daripada Semenanjung dan pastinya perlu solusi segera, dan isu kepentingan Sabah dan Sarawak seperti ternyata dalam MA63 pasti juga perlu diberikan perhatian dengan konsep keluarga Malaysia. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Dr. January Amir. Selamat pagi Dr. January. Selamat pagi, Syazwani. Ya, Doktor, pertama sekali pastinya kita nak tahu reaksi awal Doktor melihat kepada pengumuman daripada Kerajaan Persekutuan ini. Baik, peruntukan yang telah dinyatakan ataupun diumumkan oleh Perdana Menteri itu sekitar 9 bilion lebih. Tentunya disambut baik oleh rakyat di Sabah dan di Sarawak, itu sekitar 6.6 juta rakyat Sabah Sarawak. Dan ini sesungguhnya merupakan cerminan daripada semangat keluarga Malaysia yang telah digagaskan oleh beliau dan satu komitmen yang jitu di pihak Kerajaan Persekutuan untuk pastikan jurang lebar antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung Malaysia dapat dirapatkan. Walaupun kita telah pun mencapai kemerdekaan sejak 58 tahun lalu, masih ada lagi rungutan dan sungutan serta masalah yang menggelegak di akar umbi. Dan segala masalah ini khususnya dari segi jurang pembangunan, baik dari segi prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya harus ditangani. Lebih lagi dari segi ekonomi untuk Sarawak Sabah masih lagi berada di bawah, itu Sabah paling berada di bawah dan Sarawak nombor 3. Jadi ini harus ditangani dengan satu komitmen politik yang betul-betul jitu di pihak Kerajaan Persekutuan, bukan hanya menyerahkan tugas ini di pihak kerajaan negeri, walaupun tidak dapat dinafikan bagi Sabah Sarawak telah pun berusaha untuk memastikan segala masalah berkaitan dapat ditangani dengan lebih baik. Tapi apapun segala peruntukan yang telah dinyatakan itu adalah suatu yang munasabah dan sebenarnya serasi dengan keinginan beliau untuk melihat Sabah dan Sarawak juga dapat berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Ya, Dr. January, kalau kita lihat peruntukan yang besar itu diperlukan dua negeri ini, kalau kita lihat ia majoriti akan digunakan untuk tujuan pembangunan infrastruktur. Tidak seperti di Semenanjung yang mungkin keperluan infra asas itu sudah lengkap. Jadi bagaimana Doktor melihat kepada ketidaksamarataan ini, bagaimana sebenarnya nak cari titik tengah itu? Baik, ini sebenarnya masalah lama, isu yang boleh kita anggap sebagai duri dalam daging untuk sekian lama. Sabah dan Sarawak masih lagi bercakap soal tentang kemudahan asas seperti jalan raya, klinik, sekolah daif dan sebagainya lagi, dan bekalan elektrik dan juga air. Jadi saya fikir kita sudah letih bercakap tentang hal ini. Jadi saya percaya masalah ini perlu ditangani dengan betul supaya segala rungutan ataupun protes di pihak rakyat yang telah menunggu sekian lama ini dapat diredakan. Jadi sekurang-kurangnya jumlah peruntukan yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri itu sedikit sebanyak dapat meredakan perasaan ataupun menggembirakan rakyat Sarawak dan Sabah. Jadi kita ingin melihat bahawa segala projek yang dijanjikan itu di bawah peruntukan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang dinyatakan. Selain daripada infra asas itu, kita tahu juga jaringan telekomunikasi dan capaian internet ketika ini dikatakan sebagai satu hak asasi manusia. Tetapi di sebalik geografi bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu yang kita tahu berbukit, hutan. Namun ia tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan untuk tidak memberikan akses kepada penduduk tempatan. Apa sebenarnya yang boleh dilakukan, penambahbaikan apa yang perlu menjadi tumpuan ketika ini pada pendapat Dr. January? Baik, ketika kita bercakap tentang kemodanan, tentang ekonomi digital dan sebagainya, soal pendidikan yang sama rata, bahawa Sarawak Sabah masih lagi bergelut dengan masalah accessibility kepada internet ini. Sehingga kita pernah mendengar bahawa ada pelajar yang terpaksa naik ke bukit atau ke gunung dan naik pokok dan sebagainya. Ini suatu yang dari satu segi amat mengecewakan ataupun memalukan. Jadi saya fikir masalah
internet ini, jurang internet ini harus ditangani. Walaupun di peringkat kerajaan negeri Sarawak khususnya, Ketua Menteri telah memperlihatkan komitmennya dengan peruntukan sekitar 1 bilion lebih untuk membina lebih daripada 1,000 menara telekomunikasi untuk tangani masalah. Jadi di pihak kerajaan persekutuan dengan lebih daripada 7.7 bilion yang dinyatakan untuk laksanakan hal-hal berkaitan dengan internet dan sebagainya itu, saya fikir akan dapat kurang-kurangnya merapatkan jurang digital antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung supaya kita tidak lagi akan mendengar masalah yang dihadapi oleh pelajar dan juga para usahawan kita yang ingin terbabit dalam ekonomi digital. Jadi ini merupakan langkah kehadapan yang pragmatik dan realistik untuk tangani masalah ini secara tuntas dan kita harus usahakan bersungguh-sungguh supaya masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu terdekat. Dr. General, kita juga tidak boleh lupakan mengenai dengan pembangunan modal insan anak tempatan itu. Contohnya Sarawak, negeri yang kaya dengan hasil bumi, petroleum dan sebagainya. Jadi bagaimana pemeriksaan latihan, dasar dan juga mungkin polisi pengambilan pekerja mengutamakan anak tempatan itu dapat membantu lagi meningkatkan taraf hidup masyarakat terutamanya di sana? Baik, ini membabitkan soal latihan, soal pendidikan. Dan sebenarnya ada usaha yang bersungguh-sungguh di pihak kerajaan kedua-dua negeri, tetapi seperti yang kita sedia maklum, hal berkaitan dengan pendidikan adalah di bawah tugas dan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi untuk itu, melangkah ke hadapan, salah satu cara yang paling baik ialah untuk terus memberi penekanan terhadap sumber insan kepada pelajar, siswa universiti untuk terbabit dalam bidang-bidang berkaitan yang menjadi tumpuan untuk masa depan, khususnya berkaitan dengan teknologi maklumat, khususnya berkaitan dengan ekonomi baru dan sebagainya. Jadi reskilling dan upskilling harus diberi keutamaan untuk memenuhi harapan dan impian negara. Apatah lagi di pihak Sarawak sebagai contoh adalah impiannya untuk mewujudkan sekitar 1.5 juta peluang pekerjaan dan juga sekitar 195 ribu peluang pekerjaan yang akan dapat meningkatkan pendapatan tinggi di kalangan rakyat di negeri ini. Jadi saya fikir di pihak kerajaan persekutuan sesuai dengan gagasan ataupun modernisasi yang telah disebutkan atau dinyatakan pada peringkat awal perubahan Malaysia dulu, harus juga diberi tempat kepada anak Sarawak dan Sabah yang punya keupayaan, yang punya wibawa dan juga kelayakan mereka untuk juga menerajui GLC di peringkat nasional dan juga kementerian-kementerian penting di Semenanjung Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Dr. General Ami yang merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara yang sedikit sebanyak memperincikan berkenaan dengan peruntukan besar buat Sabah dan Sarawak yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam.